Okay, macam inilah rutin harian aku setiap hari. Okay, kadang-kadang aku pergi ke kebun awal pagi. Awal pagi memang pagi betul lah, pagi dalam pukul 7, 7.30. Tapi apa tu, ada juga aku pergi lewat sikit. Macam hari ni tengok pukul 10 baru aku nak gerak ke kebun. Jarak antara kebun dengan rumah aku jauh tau sebenarnya. Kalau ikut kilometer, lebih kurang berapa lebih kurang 35 ke 40 kilometer lah. Makna dia aku ambil masa daripada rumah aku sampai ke kebun tu, ambil masa sampai 40 minit lah, 40 minit. Aku ada dua jalan lah, satu jalan ke bandar, satu jalan kampung-kampung sikit. Tapi dua-dua jarak sama je. Itulah cabaran sejak aku pindah ke Batu Pahat, sejak aku berkebun. Aku kena melalui distance yang agak jauh jugalah. Tapi aku pilih kawasan sini sebab semua dekat sini, amenities dekat sini memang berdekatan lah satu sama lain. Ada sekolah, ada dekat dengan bandar. Yang penting sekali bila aku pindah dekat Batu Pahat ni, aku nak dekat dengan sekolah lah. Okay? Dia sebab sekolah ni biar anak-anak tu dapat kemudahan yang, yelah, dia boleh pergi sekolah awal. Dan dia kalau boleh pergi sekolah awal, maknanya dia kadang-kadang kita boleh sarapan dulu sebelum pergi sekolah. Jadi banyak masa tau bila kita sekolah dekat dengan rumah ni kan. Okay, dia orang boleh sarapan dulu, dia orang boleh. Okay, so ni aku on the way ke kebun. Sekarang jam pukul 10. Okay, mungkin aku sampai dalam 10.40 macam tu lah. Okay, ini sebenarnya bukannya apa, saja konten-konten biasa je, konten rutin harian. Okay, sebagai vlog aku. Okay, nanti aku dah sampai kebun. Okay, kita tengok apa kerja nak buat. Sebenarnya aku ni asal daripada Kuala Lumpur lah. Aku memang anak jati Kuala Lumpur. Aku lahir dekat Kuala Lumpur, aku sekolah dekat Kuala Lumpur. Cuma bila dah masuk universiti tu baru aku merantau. Aku start merantau sikit lah. Okay, bila aku datang Batu Pahat ni pun sebab ini kebun yang aku buat tu adalah kebun mak mertua aku. Okay, mak mertua aku dia bagi aku guna dia punya tanah kan, untuk aku buat bercucuk tanam lah. Okay, aku ambil keputusan berkebun ni sebab aku ni sebenarnya suka cabaran tau. Aku tak suka duduk dalam satu comfort zone tu terlalu lama. Aku kalau bekerja pun, aku tak boleh stay kerja satu tempat tu terlalu lama sangat. Aku kadang-kadang paling lama pun setahun 2 tahun aku dah rasa boring. Aku mesti nak cari benda baru tau. Aku memang suka suasana baru. Jadi aku ambil keputusan untuk pindah Batu Pahat dan jadi orang kampung ni sebab yelah, satu, aku ada tanah, tanah bini aku lah, tanah mak mertua aku. Dan aku nak cuba benda baru. Aku nak cuba bertani lah, terutamanya bila sejak PKP. Okay, waktu PKP tu aku punya bisnes ni agak slow lah, agak slow sangat-sangat. Jadi aku sedar aku kena buat sesuatu sebelum dia jatuh teruk. Okay, sebelum dia jatuh teruk. Jadi aku ambil keputusan aku kena ada backup plan. Okay, backup plan yang aku kena ambil sebelum aku terkesan sangat-sangat teruk dengan PKP. Okay, jadi aku ambil keputusan besar. Aku pindahkan satu family aku, pindah balik kampung. Kita jadi orang kampung. Okay, tapi yelah, nothing tulus pun kan, sebab anak-anak aku pun kecil lagi kan. Aku dengan bini aku pun dah lama dah kerja sendiri kan. Kerja sendiri dah hampir 5 tahun dah kerja sendiri kan. Jadi anak-anak pun dia belum ada kawan-kawan yang belum besar lagi lah kan. Jadi diorang boleh absorb apa-apa je suasana yang kita bagi kat diorang. Jadi aku bawa diorang balik kampung ni supaya kita belajar hidup berkampung lah kan. Kita grounding sikit kan. Sebab hidup kat KL ni sebenarnya ada orang yang seronok duduk kat KL. Aku pun suka duduk KL sebab KL dia ada banyak kemudahan kan. Tapi mungkin macam aku cakap lah, aku tak suka duduk dalam satu comfort zone tu terlalu lama kan. Jadi aku ambil keputusan untuk aku tukar suasana lah. Okay, aku nak groundingkan diri aku, grounding dengan isteri aku kan. Jadi kita sama-sama belajar pijak tanah. Okay, belajar pegang tanah, hirup udara segar dekat kampung ni kan. Dia bagus lah, bagus untuk kesihatan aku, bagus untuk kesihatan family aku, bagus untuk stres. Okay, mana yang duduk KL tahulah stresnya macam mana kan. Jadi aku antara orang yang dah berpuluh tahun dah stres duduk kat KL. Jadi bila aku dah duduk pindah Batu Pahat ni hampir 2 tahun dah. Jadi bila aku
dah 2 tahun aku duduk Batu Pahat. Aku kadang-kadang ada turun KL jugalah, melawat family kan, hantar barang-barang pertanian semua. Bila aku balik KL, aku pula jadi stres. Aduh, aku stres dengan keadaan jalan, aku stres dengan driver dekat KL kan. Itulah. Jadi macam orang kata, kalau dekat Batu Pahat ni, memang keadaan jalan dengan keadaan driver semua macam agak tenang-tenang jugalah. Kadang-kadang aku pun kurang sabar juga kan. Diorang bawa terlalu slow kan. Jalan lurus pun diorang bawa 50-60. Aku macam boleh jadi kurang sabar jugalah. Kita dah selalu laju kan. Tapi daripada situ aku belajar lah. Aku belajar untuk bertenang. Ni belakang ada kereta yang nak cuba potong aku. Aku bawa slow ni pun bukan sebab apa. Dekat depan aku ni ada lori bawa ayam ni kan. Dia bawa dalam, tapi dia bawa tak ada perlahan. Bawa 80 jugalah kan. Okay. So ni okay, aku nak tunjuk lah jalan ni. Aku rasa siapa-siapa yang orang kampung sini dia boleh kenal kot jalan ni. Okay, sekejap. Okay, aku tak nak reveal sangat aku duduk mana. Nanti kan ramai pula yang mencari aku ni. Biasalah orang bisnes ni, ramai orang cari dia. Bukan setakat yang tu kan, lembaga-lembaga tu. Ada juga ramai yang tu. Jadi aku tak nak reveal sangat. Mana yang tahu-tahulah kan. Orang kata YTJT lah kan. Yang tahu je tahu kan. Depan tu itu lori ayam. Lori ayam tu dia bawa slow jugalah. Tapi bagus lah. Aku pun tak nak bawa laju-laju sangat kan. Okay, aku dah nak sampai dah dekat kebun aku. Okay, kebun aku ni memang banyak ni. Ni namanya apa ni? Kalau dekat kampung sini dia orang panggil dia gerabak lah. Guna untuk angkat apa tu, tandan-tandan sawit tu kan. Dekat sini memang aku rasa ekonomi utama penduduk kampung sini adalah sawit lah. Okay, ini lori. Sekejap satu yang aku tak suka dekat kampung ni kan, satu yang aku tak suka kampung ni, jalan memang muat satu kereta je. Kadang-kadang yang dekat sebelah kanan ni, dekat, kalau yang datang daripada arah depan aku ni, dia sama ada dia kena slow ataupun dia kena ke kanan, ke ambil side ke kiri sikit lah, supaya lane dekat sebelah aku ni boleh jalan lah kan. Jadi sebenarnya kena toleransi sebab jalannya pun satu lane aja. Tapi yang aku tak berapa suka dekat sini lah kan, masing-masing tak nak beralah lah kan. Aku ni tak boleh nak ke kiri sebab ke kiri ni parit kan. Takkan diorang nak tolak aku masuk parit kan. Jadi kita ni bila memandu ni kena ada sikap tolak ansur sikit lah kan. Kalau dah tahu, kena tengok keliling. Kalau dah tahu dekat sebelah side kita tu parit kan, bagilah laluan kan. Bagi laluan. Kau sebenarnya tak lama pun, kalau kau bagi laluan tak sampai 5 saat pun dia dah lepas kau dah kan. Itu sebenarnya adab dan sikap masing-masing lah bila memandu ni kan. Sebenarnya orang kampung ada juga perangai yang teruk-teruk macam tu kan. Apa tu, dekat jalan ni memang selalunya macam tu. Kalau aku itulah, sebab kereta aku ni lebar kan. Jadi aku tak boleh nak bagi, kalau aku dekat side sini, aku tak boleh nak ke tepi sangat sebab yalah parit kan. Jadi orang sebelah sana kena ni lah, kena bagi laluan lah. Kalau dia sama laju, memang satu hari nanti memang boleh berlanggar jugalah kan. Okay, kalau tengok tu awan tu, sebenarnya aku tak tahu daripada kamera nampak macam mana, tapi daripada sini awan tu macam gelap juga tu. Semalam memang sehari suntuk lah, memang hujan. Hari ni aku tak tengok lagi ramalan cuaca macam mana. Okay, macam kereta kecil ni tak apalah, memang aku muat lah kan. Okay, tapi tak tahulah ramalan cuaca hari ni macam mana. Tapi nampak macam nak hujan lah kan. Kalau hujan, alhamdulillah lah. Sebenarnya bila tempat ni hujan, ada satu yang kebaikan ni, kita boleh jimat air. Tapi kalau panas, itulah aku risaukan kalau panas lah. Sebab tadi waktu aku gerak daripada rumah, sebenarnya agak panas lah. Aku tengok matahari terik kan. Aku ni pula lupa nak buka air dekat kebun. Sebenarnya bukan aku lupa, aku memang nak bagi air dalam tangki tu habis. Sebab air dalam tangki tu air baja. Jadi aku nak biar dia habis supaya aku boleh top up dengan air yang baru lah kan. Sebab mungkin dalam 2-3 hari ni aku nak bagi air kosong aja. Aku nak buat flushing kan. Sebab dah beberapa hari aku bagi air baja. Sebenarnya pokok ni kalau selalu bagi air baja pun tak bagus sangat kan. Okey, kita dah sampai dah kebun aku.
Okey, tengok pokok daripada jauh, sihat. Tengok pokok depan makin besar. Okey, tu aku ada panggil lah seorang untuk kerja hari ni lah, untuk bantu. Sebab selalunya aku ni dibantu oleh wife aku lah, tapi hari ni wife aku tak dapat datang sebab anak tak berapa sihat. Okey, anak tak berapa sihat, jadi dia cuti lah, dia cuti. So aku datang seorang. Jadi kerja yang hari ni aku bagi orang lain buat lah. Okey, rutin pertama bila aku datang kebun, aku tengok daripada jauh lah dulu. Okey, macam ni. Daripada jauh ni pun aku dah nampak ada 2 pokok yang dah kena kulat. Okey, tengok ni. Ni pokok lada besar yang dah kena kulat ni. Ini sebenarnya kena cabut dah ni. Dah tak boleh dah ni. Dia kena kulat campur mozaik ni. Ini pun dah kena mozaik. Inilah masalahnya kan. Okey. Jadi aku kena buka tangki air dululah. Sebab aku rasa ribut lah semalam. Okey, air memang dah tak ada. Katak anak-anak katak. Okey, buka air. Okey. Kebun ni memang tengah banyak kerja. Okey. Aku setiap hari pun rutin harian memang kena buat petrol lah. Okey, petrol check kan. Okey. Kena check pokok yang ada masalah. Kalau yang kena penyakit, kena cabut, kena buang. Okey. Macam sekarang ni pokok aku sebelah sini memang tengah berpenyakit lah, tengah ada kulat. Jadi memang kena cabut, kena buang. Okey. Lepas tu tambah lagi dengan rumput. Kan? Sebenarnya itulah. Sini rumput memang kalau makin musim hujan memang rumput makin galak dia naik. Okey, rumput bukan setakat atas tanah tau, tapi rumput dalam polybag juga. Okey. So yang pekerja yang aku panggil hari ni, aku minta tolong dia ni lah, cabut rumput dalam polybag sebab aku tak sempat nak tengok kat bahagian belakang. Sebab aku sekarang ni kerja yang aku tengah buat adalah aku tengah mesin rumput dekat bahagian tepi. Bahagian tepi tu, okey. Ini bahagian tengah lah, belah sana tengok dah bersih dah. Itu aku dah siap. Bahagian tengah pun aku dah siap. Bahagian tepi pun okey, ada separuh je aku siap. Yang bahagian belakang memang aku tak ni hari inilah plannya aku nak siapkan. Okey. Inilah pokok ni kalau ikutkan hampir sebulan lah pokok ni. Tapi bila pokok dah kena banyak penyakit ni, aku dah tak ada harap apa-apa. Aku rasa macam nak cantas je semua kan. Okey. Okey. Ini pokok terung aku lah. Pokok terung ni pun rasanya belum sampai sebulan lagi. Yang sebenarnya pokok terung ni patutnya dah sampai masa aku kena tarik tali nak bagi dia sokongan lah. Sebab dia akan makin lama makin besar. Jadi bila dia besar dia perlukan sokongan lah. Sebab apa? Sebab pokok terung ni buah dia berat, besar-besar. Jadi dia perlukan sokongan. Kalau tidak dia akan tumbang. Okey, tambah-tambah dekat sini tengok awan hitam. Kalau kena pukul ribut memang boleh tumbang lah pokok-pokok ni semua. Okey, hari ni kita buat kerja potong rumput lah. Okey, kerja potong rumput. Okey, ni kalau tengok sini. Okey, ini rumput ni sebenarnya aku baru potong dalam 2-3 hari. Tengok dia dah panjang balik tau. Okey, rumput kalau musim hujan dia memang cepat naik. Okey, ini baru 2 hari lepas aku potong. Tengok dah naik dah start naik hijau balik. Tengok, yang kalau korang boleh nampak yang hijau belah sana, itulah separuh lagi bahagian belakang. Hari ni kerja aku itulah dia. Itu target kerja aku lah. Okey. Lepas tu bahagian sini, plot sini sebenarnya banyak lagi pokok yang aku tak check dia punya kulat lagi. Tapi nampak bila aku buat petro check tadi, aku nampak dekat belah sini memang pokoknya lagi banyak yang okey daripada belah sana. Jadi belah sana apa yang aku nak buat lepas aku siap aku punya rumput tu, okey, aku akan buat kerja belah sini pula lah. Aku kena pindahkan pokok-pokok yang masih okey, aku kena pindah dekat sini. Sebab sebab sistem fertigasi yang aku buat ni, dia akan siram semua air. Aku tak ada stock up dekat setiap line tau. Aku tak buat stock up dekat setiap line. Jadi
aku nak jimatkan air, aku kena pindahkan semua dekat satu plot dan aku akan tutup air untuk plot belah sini. Jadi aku boleh jimat baja lah. Jadi aku akan kurang guna baja, aku akan fokus baja aku dekat sini aja. Okey. Jadi sebab apa? Sebab ini selagi aku tak pindahkan pokok-pokok yang belah sini pergi sini, yang lain ni dia akan dapat baja mana-mana yang polybag yang kosong tu. Okey, dia still akan dapat air baja membazir, kan? Baja sekarang kena jimat sebab baja sekarang memang mahal. Okey, baja sekarang apa tu, aku beli 185 untuk 25 kilo. Tapi aku memang sejak daripada awal aku buka kebun, aku tak suka beli yang 25 kilo sebab 25 kilo terlalu kecil. Sebab aku guna 2 tangki. Bila aku guna 2 tangki, aku kena beli yang set yang besar, set yang 50 kilo punya. Jadi set 50 kilo kau darab lah 2. Okey, kalau 25 kilo 185 kau darab 2. Okey, harga dia lebih kurang berapa? 300 360 370 hampir 400 kan. Okey, 370 untuk set baja yang 50 kilo. Okey, berapa lama tau boleh pakai untuk satu set yang ada 2 tangki. 2 tangki ni aku untuk siram 3000 polybag dekat belakang ni untuk terung dengan cili. Kalau peringkat yang dah besar dah hampir sebulan ni, aku kena siram, tengok cuaca lah, macam hujan ni mungkin aku boleh stop aja. Tapi kalau panas aku kena siram sekurang-kurangnya 500 ml satu pokok sehari. Lebih kurang aku kena siram 1 minit satu kali running. Tapi aku kena siram satu hari lebih kurang 4 ataupun 5 kali. Okey. So supaya pokok dia boleh cukup air lah. Sebab pokok ni kalau dia lebih air, dia boleh kena penyakit. Kurang air, dia boleh bantut. Okay, dia tak boleh kurang, tak boleh lebih. Jadi kita kena sentiasa pantau lah dia punya keadaan pokok. Kalau nampak pokok layu, nampak pokok kuning, itu maknanya dia ada kekurangan air, dia kurang makan, dia kurang air. Okay? Jadi walaupun kita ada timer ni dia akan buka elektrik secara automatik. Okay? Tapi sebenarnya kaedah ni masih lagi kaedah manual tau sebenarnya. Sebab timer ni dia cuma akan setkan masa ikut yang kita set. Sedangkan kaedah paling berkesan untuk fertigasi adalah kau bagi air pada pokok bila perlu aja. Okey. Kalau setengah sistem yang advance sekarang ni dah ada dah sistem tu, cuma sistem tu untuk petani BBNU macam aku ni kan, belum mampu lagi lah nak pakai. Sebab satu sistem, dia nama dia sistem dia IoT. Sistem IoT ni ataupun maksud dia Internet of Things. Okey. Sistem IoT ni dia kau boleh pantau keadaan pokok bila dia perlukan air, bila dia perlukan baja kan. Kau boleh pantau dan kau boleh setkan masa dan ataupun kau boleh bagi daripada jarak jauh. Dia boleh guna wifi lah kan. Okey. Bila kita ada sistem IoT, dia boleh jalankan hampir fully automation. Hampir fully automation. Tapi setiap benda yang memudahkan kau tu, it come with price lah. Dia akan datang dengan harga tertentu kan. Okey, aku dengar sistem IoT yang basic saja. Ni aku dengar lah, aku tak tahulah. Pada yang pernah pakai sistem IoT boleh share dekat komen. Aku pun nak tahu juga berapa harga sebenar dia. Tapi yang aku dengar ada sistem tu dibekalkan oleh satu universiti dekat sini, UTHM ni. IoT ni untuk sistem yang basic saja dah 40,000. 40,000 sistem IoT. Itu baru sistem tau, belum dia punya infra lagi. Infra tu maksudnya kau kena ada dia punya gadget-gadget lah. Okey, gadget-gadget yang kau kena beli, contohnya sensor, cabling, mungkin piping kan. Sebab dia adalah sistem saja. Okey, belum infrastruktur lagi. Kau nak kena bangunkan untuk dia integrate dengan IoT. Okey. So untuk yang siapa yang bercita-cita nak pakai IoT tu, aku cadangkan kebun kau mesti organize. Okey. Organize maksudnya plot kau mesti organize. Plot maksudnya jangan bersepah-sepah lah. Jangan, sepatutnya bentuk, kalau nak organize maksudnya buat bentuk L ke, buat bentuk lurus ke, buat bentuk petak ke, buat bentuk U ke. Jangan zigzag sangat. Nanti kau nak arrange kau punya sistem IoT tu, dia akan jadi susah lah. Okey. Ini nasihat yang siapa yang dah pakai IoT lah. Okey. Dia memang mudah, tapi untuk aku beginner belum mampu lagi lah untuk nak spend sampai 40,000 untuk sistem IoT. Okey, mungkin
Mungkin 5-6 tahun lagi ke, kalau aku masih lagi dalam bidang kebun ni lagi kan, bolehlah difikirkan. Sebab sekarang ni aku baru tahun kedua. Tahun kedua, jadi aku modal yang aku laburkan untuk kebun pun masih belum pulang lagi. Okey. Nak modal nak running pun masih tercungap-cungap. Bukan modal nak running, modal nak rotate pun masih tercungap-cungap lagi. Okey. Jadi untuk fasa awal ni aku rasa ini peringkat awal lah. Peringkat awal ni lah yang ramai, yang banyak menentukan kau gagal ataupun kau berjaya dalam bidang kebun ni. Peringkat awal ni kita nak kena bertahan dulu. Okey, bertahan dengan penyakit, macam mana kita manage kita punya financing. Okey, kita nak belajar banyak benda. Okey, jadi peringkat awal ni aku kena dapatkan balik modal dulu. Okey, mana yang nak tahu berapa banyak modal yang aku dah pakai untuk kebun ni? Okey, pada aku yang bukan orang senang ni, pada aku banyaklah modal. Okey, ada beberapa sumber yang aku kena dapatkan jugalah. Sebab kalau harapkan aku seorang, aku tak boleh buka kebun. Okey, untuk kebun yang aku rasa total aku punya kebun ni, aku cuma sebenarnya tanah ni aku tanah 2.5 ekar. Okey, 2.5 ekar tanah mak mertua aku tahu. Aku bukan pajak tanah orang tau. Maknanya dia aku gunakan secara percuma. Percuma tau. Jadi aku dah jimat dekat situ, percuma. Okey. Tapi aku baru buka kebun yang luas dia lebih kurang 1 ekar je. Okey, 1 ekar kau boleh muatkan lebih kurang 3000 polybag, mungkin 3000 lebih lah, 3500 lah. Okey. Aku ni termasuk pondok yang belakang ni. Kalau korang boleh tengok pondok belakang ni. Okey, aku dah spend untuk buka, belum lagi ada untung. Aku buka je aku dah spend 50,000. Oh, 50,000 50,000 tu untuk orang yang dah otai-otai dia rasa biasa je lah. Sebab apa tu, bagi dia orang, kalau orang yang dah berkebun sampai 10-20 tahun, 50,000 tu kacang lah. Kacang sangat lah nak dapat 50,000. Kalau korang tengok berita semalam, pekebun sayur dekat tanah tinggi Locing tanah tinggi Lojing, tanah tinggi Lojing dekat Kelantan tu, dia kerugian 1 juta sehari. Kau bayangkan 1 juta sehari dia punya keuntungan kan. Tapi sekarang dia rugi lah. Sebab apa? Sebab tak ada pekerja. Dia orang boleh dapat 1 juta sehari tau. 50,000 tu kecil amat lah untuk orang yang dah lama berkebun. Jadi dia sebenarnya berkebun memang kau boleh sampai tahap macam tu. 1 juta sehari kau boleh dapat. Tapi ada banyak cabaran sebelum kau nak sampai ke tahap tu lah. Okay, salah satu tahap yang paling penting sekali, tahap permulaan lah. Okay, bila kau terpaksa spend banyak sangat modal untuk kau buka kebun, untuk kau manage, untuk kau belajar pasal penyakit, ini adalah peringkat awal, adalah peringkat paling ramai orang give up. Okay, terus terang aku cakap, aku pun hampir give up juga. Bila sekali aku kena ribut penyakit ni, aku pun hampir give up juga. Jadi modal kena kuat, hati kena kental, kena ada minat. Okay, lepas tu kau kena ada sumber motivasi yang boleh menggerakkan badan dan akal kau untuk terus berkebun. Okey. Jadi benda itulah yang, cabaran itulah yang aku nak terima. Okey, aku tahu dia susah, aku pun modal tak besar. Bila sekali kena serangan penyakit, aku pun tak boleh tahan. Tapi aku accept cabaran tu. Okey, aku accept cabaran tu sebab aku tahu dia susah, aku tahu tak semua orang boleh lalu. Okey. Jadi kalau aku boleh lalu, ini adalah pencapaian peribadi aku. Dan aku boleh cerita dengan semua orang macam mana aku lalui benda ni satu hari nantilah, kalau aku berjaya lah. Okay, right. So aku kena buat kerja dulu. Okay, nanti aku share lah kerja apa yang aku buat. Okay, aku potong rumput dulu lah. Tapi korang nak belajar, nak tahu ke macam mana cara nak guna mesin rumput? Tak apalah, yang dah tahu tahulah, yang tak tahu tu memang aku tunjuk.